Salam IT News. Pada hari ini kami akan berkongsi maklumat tentang Parti Komunis Cina yang memutuskan untuk memborong bahan kering masakan seperti beras ketika seluruh dunia sedang bertungkus lumus memerangi virus Parti Komunis Cina. Menteri Pertanian Taiwan mengatakan bahawa pada akhir bulan Mac, Cina telah membeli sebanyak 50 juta metrik tan beras yang seterusnya menyebabkan negara-negara lain dunia mula bimbang dengan masalah bekalan makanan global. Berikut adalah berita selanjutnya. Beberapa media Taiwan melaporkan bahwa eksekutif Taiwan Yuan pada petang 14 April telah mengadakan sidang media mengenai rancangan penyelamatan dan revitalisasi untuk menyokong petani yang melalui masa-masa sukar. Chen Qi-chung, Menteri Pertanian Taiwan dalam sidang media berkenaan mengatakan bahawa pemerintah Cina pada akhir bulan Mac telah membeli sebanyak 50 juta tan metrik beras dari seluruh dunia. Taiwan kini mempunyai bekalan beras sebanyak 900.000 tan metrik. Jika ditambah dengan tahap pertama dan kedua penanaman padi, stok beras yang ada adalah sebanyak 2,8 juta tan metrik. Sedangkan penggunaan bulanan di Taiwan adalah sebanyak 100.000 tan metrik. Jadi bekalan beras ini hanya mampu bertahan untuk 28 bulan sahaja. Chen Qi-chung mengatakan bahawa kini banyak negara telah menerapkan sekatan ekspor pengeluaran bahan pertanian, terutamanya ekspor beras. Kaedah yang digunakan termasuklah dengan meningkatkan kos ekspor dan mengeluarkan larangan ekspor. Antara negara yang melarang ekspor beras ialah India, Kamboja, Myanmar, Vietnam, yang sebelumnya melaksanakan larangan ekspor dan kini ditukar menjadi kuota ekspor. Bukan itu sahaja, Kazakhstan, Rusia, Ukraine yang merupakan pengekspor gandum utama kini turut melaksanakan kuota ekspor. Menurut Chen Qi-chung, negara-negara Asia Tenggara selain melaksanakan kawalan ekspor pada beberapa produk pertanian yang relevan, mereka turut mengimpor sejumlah besar produk pertanian untuk persediaan bekalan masing-masing. Dengan pembelian besar-besaran oleh Parti Komunis Cina pada akhir bulan Mac lalu, diramalkan bahawa harga bijirin global akan melonjak naik pada masa yang akan datang. Menjawab komen Komunis Cina yang menyapu bersih bekalan makanan dunia, Niu Fengrui, bekas pengarah Pusat Pembangunan Bandar dan Penyelidikan Alam Sekitar dari Akademi Sains Sosial Cina mengatakan bahawa tindakan itu adalah dari para peniaga Cina yang menggunakan wabak itu sebagai alasan untuk mengumpul bekalan bagi memperoleh keuntungan besar. Niu Fengrui memberitahu Radio Free Asia pada 15 April bahawa pada suatu ketika dahulu Cina pernah mengalami masalah kebuluran. Berikutan itu, ramai penduduk bimbang bahawa perkara itu akan berulang. Jadi ketika mereka berusaha untuk mengumpul makanan, para peniaga telah memanfaatkan keadaan tersebut dan kemudian membelinya dari seluruh pelosok dunia untuk dijadikan stok jualan. Namun ramai netizen membandingkan kes pembelian beras secara besar-besaran ini dengan pembelian topeng penutup hidung dan mulut dari seluruh dunia pada awal penyebaran wabak. Oleh itu ramai antara mereka yang berpendapat bahawa pemerintah komunis Cina adalah dalang di sebalik tabir. Sehingga kini, wabak virus Parti Komunis Cina telah menular selama lebih dari 3 bulan. Pada awal wabak ini, Komunis Cina cuba untuk menyembunyikan fakta mengenai wabak tersebut. Kemudian, melalui kedutaan atau konsulat mereka di luar negeri, syarikat Cina di luar negara, syarikat pusat, komuniti Cina luar negeri, dan rakyat Cina sendiri berpusu-pusu membeli bahan pencegahan wabak dari semua negara untuk dikirim ke tanah Cina. Akibatnya semua negara di dunia menjadi tidak berdaya untuk menghadapi pandemik global ini. Kini wabak virus Parti Komunis Cina masih belum reda dan negara-negara di dunia berusaha keras untuk mengatasinya. Dalam masa yang sama, masalah kekurangan makanan mengancam dunia. Cina yang telah dilanda masalah makanan selama bertahun-tahun kini menghadapi keadaan yang lebih buruk. Selepas pembelian 50 juta tan metrik beras oleh Cina, negara-negara jiran Cina seperti Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Rusia, Thailand, Malaysia dan lain-lain mula mengambil langkah untuk menyekat ekspor produk pertanian seperti gandum dan beras bagi melindungi bekalan makanan di negara masing-masing. Di pasaran antarabangsa, harga bijirin seperti gandum dan beras telah mula menunjukkan pola yang tidak konsisten. Ketua 3 organisasi global termasuk Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu FAO
telah memberi ingatan pada akhir bulan Mac bahwa jika negara-negara di dunia tidak dapat menangani wabak ini dengan betul, maka dunia seterusnya akan menghadapi krisis kekurangan makanan. China adalah negara pengimport makanan terbesar di dunia. Pada tahun 2018, jumlah dana yang dibelanjakan untuk mengimpor produk pertanian adalah sebanyak 137,1 bilion USD. Oleh itu, jika berlakunya masalah kekurangan bekalan makanan global, pastinya China yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1,4 bilion orang akan terkesan. Pada 1 April 2020, dokumen sulit yang dikeluarkan oleh pejabat jawatan kuasa Prefektur Linxia Provinsi Gansu telah didedahkan. Dokumen tersebut menyatakan tentang saranan yang diberikan kepada para pegawai tempatan untuk mula menyimpan bahan makanan seperti bijirin, daging lembu, daging kambing, minyak, garam, dan lain-lain lagi. Di samping itu, mereka juga digalakkan untuk menyimpan bekalan makanan sekeluarga untuk tempoh masa selama 3 hingga 6 bulan yang akan datang bagi menangani situasi yang tidak dijangka yang mungkin berlaku. Pada masa yang sama, gelombang pembelian makanan oleh penduduk berlaku di banyak wilayah di China. Walaupun pegawai komunis China berulang kali menafikan terdapat kabar angin mengenai krisis makanan, namun rakyat China tetap tidak mengendahkannya. Yang memburukkan lagi keadaan adalah apabila berlakunya hujan salji lebat yang tiba-tiba turun di banyak bahagian China pada pertengahan April yang boleh merosakkan tanaman gandum. Ditambah dengan serangga perosak tanaman bijirin seperti cacing dan belalang di beberapa wilayah di China, faktor ini semestinya memberi kesan dan membantu mendorong terjadinya krisis makanan di China.